Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati saudara pengajar majlis, seterusnya yang berbahagia Tuan Pengurusi Surau, ahli jawatan kuasa surau, ashabul fadilah Tuan Imam, barisan ibu bapa, barisan ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya anak-anak yang dirahimkan pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram, dia merupakan satu bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini bermakna bulan-bulan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Dan perkara ini, apa makna bulan haram? Bulan haram ini bulan yang perlu kita meningkatkan amal ibadah, bulan yang perlu kita menambahkan nilai ketakwaan kita kepada Allah, dan bulan ini juga adalah satu bulan yang melipat gandakan pahala ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalamnya. Kalau kita melihat kepada kalender takwim hijrah, bermula daripada bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 6 bulan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini merupakan bulan-bulan yang lengkap di dalamnya itu amalan-amal yang sekiranya kita laksanakan, kita ambil maklum dan kita ambil perhatian, maka segala dosa-dosa kita akan diampunkan dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada bulan Rejab. Bulan Rejab, ketika mana sampai 27 Rejab, setiap surau, setiap masjid sudah pastilah akan melaksanakan ataupun mengadakan program yang disebut sebagai Isra' wal Mi'raj. Bulan Isra' dan Mi'raj ini adalah bulan di mana antara objektif terbesar Allah Subhanahu wa taala jadikan peristiwa itu adalah untuk mendidik manusia, mendidik umat Islam supaya
mendirikan solat. Itu bulan Rajab. Apabila sampai bulan Rajab, kita akan dengar cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra'. Tuhan kata, Subhanallazi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan akan hamba dia daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa pada waktu malam. Dan seterus daripada itu Allah Ta'ala memi'rajkan, menaikkan Nabi SAW ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, lalu diberikan kefarduan solat. Tiap-tiap tahun kita dengar cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Maka di saat itu juga, apa tujuan kita mendengar cerita itu? Kalau ikut semayang, kita dah semayang dah. Di antara tujuan dia untuk kita mengislahkan amal ibadah, khususnya dalam ibadah solat. Kita perbaiki solat kita yang pertama, bagi ibu bapa, bagi masyarakat. Dan yang kedua, kita mendidik keluarga kita untuk mendirikan solat. Hari ini ibu dan bapa sahaja yang kadang-kadang mendirikan solat. Tetapi anak-anak kita jarang tekankan dalam ibadah solat ini. Nabi SAW disebut dalam hadis dia, amalan yang mula-mula sekali yang akan dihitung oleh Allah adalah solat. Nabi kata, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati shalah. Perkara yang pertama yang akan menjadi muhasabah, yang akan dihisab dalam amalan kita adalah solat. Kalau elok solat itu, kalau bagus solat itu, maka seluruh amalan yang lain akan cantik, akan elok. Tapi kalau tidak bagus solat itu, maka amalan-amalan yang lain juga tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya ibadah solat ini di dalam kehidupan kita. Sebab tu saya nak mengajak dengan program yang surau kita laksanakan pada hari ini, antara perkara yang boleh kita bawa balik sebagai pengajaran, di samping ibu bapa melaksanakan dan meneruskan ibadah solat, ibu bapa juga haruslah menitik beratkan perkara ini kepada anak-anak untuk mendirikan solat bersama-sama dengan kita. Dalam sebuah hadis, Nabi kata, muru sabiya bis-salat. Ini cara ataupun ajaran yang diajarkan oleh Nabi macam mana kita nak mendidik anak-anak solat. Kerana solat ni tuan-tuan sekalian satu benda yang cukup berat. Sebab dalam Quran sendiri menyatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya solat itu berat. Kabirah maknanya berat, satu benda yang besar. Melainkan orang-orang yang khasyi'in, orang-orang yang betul-betul hati dia bertekad untuk mendirikan solat, maka dia akan dapat melaksanakan dalam kehidupan dia, dalam kehidupan keluarga dia. Ibu bapa yang saya hormati sekalian, apabila kita melihat fenomena pada hari ini, kadang-kadang anak-anak tak sama macam anak-anak dulu. Bagi ayah-ayah, ibu-ibu dulu ni, kalau ayah dan ibu kita dia suruh sekali saja buat satu-satu benda, kita akan buat. Tapi hari ini kita nak kena suruh berkali-kali. Apatah lagi dalam keadaan pada hari ini, banyak ujian, banyak pancaroba, banyak kesulitan dalam kita nak mendidik anak-anak. Apatah lagi didatangi dengan alatan-alatan yang canggih yang telah menghiasi kehidupan anak-anak kita daripada segi permainan. Kalau saya lah sebelah utara dulu, kami zaman budak-budak ni tuan-tuan sekalian, bukan main apa pun. Kita main apa nama lastik, sana orang panggil terbih. Kita mandi sungai, itu permainan kanak-kanak. Kita naik pokok, kita main apa nama orang panggil lompat kapal terbang. Ini dia bagi apa, saya pun tak tahu lah sini. Yang itulah permainan kita. Tapi bila waktu makan, waktu tengah hari, kita akan ada di rumah. Waktu
Dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni Allah Taala suruh dan memberikan peranan kepada ibu bapa supaya pelihara diri dan juga pelihara anak-anak. Kata ulama tafsir, antara tanggungjawab ibu bapa. Sebab itulah hari ini saya cukup seronok tuan-tuan datang bersama dengan tuan-tuan, kerana tuan-tuan boleh hadirkan anak-anak dan tuan-tuan sendiri pun hadir pada hari ini. Kalau ikut tu, kalau buat malam ke apa semua, kadang-kadang anak-anak yang hadir, mak ayah tak hadir. Tapi dalam keadaan macam ni, alhamdulillah, keluarga hadir dan boleh dengar bersama-sama apa yang boleh kita bawa balik untuk dijadikan pengajaran. Ulama tafsir kata apa? Yang pertama sekali tanggungjawab ibu dan ayah. Yang pertama adalah memberikan didikan kasih sayang kepada ibu dan kepada anak-anak. Bagi didikan kasih sayang ni bagaimana? Iaitulah kasih sayang yang mempunyai sempadan. Kasih sayang yang ada batasan-batasan dia. Bukan sayang kepada anak, bukan sayang kepada anak dalam keadaan kita membiarkan anak itu tidak melaksanakan ibadah salat. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata muru sabiya bisalah, suruhlah anak kamu sembahyang idza balagha sab'a sinin, bila sampai umur dia 7 tahun. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita balik muhasabah, tengok adakah tarbiyah sunnah kita nak laksanakan dalam kehidupan kita. Adakah kita suruh keluarga kita ataupun anak-anak kita sembahyang pada umur 7 tahun? Dan Nabi menyatakan idza balagha 10 sinin, apabila sampai umur dia 10 tahun, kalau dia tidak menunaikan salat juga, fadribuhu, maka kita pukullah dia sebagai pukul litakdib, untuk memberikan adab kepada anak-anak kita. Umur 10 tahun kita kena berkerahi. Umur 10 tahun kita kena memberikan amaran kepada anak. Kalau dia tidak salat, dia rotan daripada kita. Tapi berapa banyak kita pada hari ni tuan-tuan, umur 12 tahun pun dia tak pernah tibai anak dia pun. Umur 15 tahun tak pernah tibai. Takkan dia nak tibai anak dia umur 30 tahun. Tibai waktu tu tak rasa apa dah. Rotan waktu tu dah tak rasa apa dah. Ini tarbiyah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini menjadi tanggungjawab ibu dan ayah. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana ketika mana dalam surah Al-Haqqah Allah Ta'ala menyatakan waktu kita berjalan nak masuk di dalam syurga, pintu syurga terbuka luas, kita nak masuk dalam syurga, tiba-tiba Allah Ta'ala menyuruh malaikat menutup pintu syurga itu, lalu dibukakan pintu neraka. Dalam tafsiran kepada ayat itu, maka akan keluarlah daripada pintu neraka itu orang-orang yang berada di bawah pimpinan kita. Andainya kita seorang lelaki, seorang suami, kita tidak pernah mengajarkan tentang agama kepada isteri, maka isteri kita akan hadir memohon dan juga meminta bantuan daripada kita. Buka-buka je pintu neraka tu, isteri mai, saya panas duduk dalam ni. Anak-anak begitu juga. Dan juga adik-adik kita yang lain begitu juga. Andainya menjadi tanggungan dan juga tanggungjawab kita. Maka di saat itu kalau kita tidak mengindahkan, kita tidak mengambil perhatian di atas rayuan dan juga rintihan mereka, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada faghulluhu summal jahim salluh, tutuplah pintu syurga itu, tangkap dia, ikat dia dan lemparkan dia di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ayat ini kasar, ayat ini keras kepada kita supaya kita menilai kembali apa tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Karena itulah dalam surah At-Tahrim tadi, yang pertama, ibu bapa haruslah memberikan kasih sayang yang tidak ada belah bagi, punyai sempadan.
Nabi SAW di dalam kitab Wasaya Rasul memberi kasih sayang. Nabi sayang. Nabi seorang bapa, dia sayang kepada anak-anak. Bukan Nabi ni kehidupannya hanya keras saja, bukan macam tu. Dan Nabi ni dalam sebuah hadis, seorang sahabat Nabi yang bernama Aqra' bin Habis, satu hari dia ikut Nabi balik rumah. Tiba-tiba bila Nabi balik rumah, Nabi jumpa cucu dia Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang nak berjumpa dengan Tok Wan. Waktu tu Hasan dan Husain kecil lagi. Nabi pegang Hasan dan Husain, Nabi peluk, Nabi main, Nabi cium. Dan benda ni dilihat oleh sahabat yang bernama Aqra' bin Habis. Dia ni orang Badui. Aqra' bin Habis ni dia hidup dengan penuh kekerasan. Dia kalau bahasa utara dia kata perongoi. Perongoi ni maksud dia bengis. Dengan anak-anak ni cukup bengis. Anak-anak tak berani nak mendekati dia. Kalau dia balik-balik rumah, anak-anak akan diam semua. Ini perangai Aqra'. Dia tengok Nabi cium cucu, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, inna li 'asharati banat." Dia kata sesungguhnya orang anak, ma qabbaltu lahum, saya tidak pernah langsung cium anak-anak saya. Saya tak pernah langsung bagi kasih sayang kepada anak-anak saya. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, "Man lam yarham lam yurham, man la yarham lam yurham." Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihani. Maksud dia tuan-tuan, kasih sayang wajib kita bagi kepada anak-anak. Waktu dia kecil, belai dia betul-betul. Waktu dia dalam keadaan bayi, kanak-kanak, sebelum dia sampai kepada umur remaja, bagi kasih sayang kepada dia. Tetapi kasih sayang yang mempunyai sempadan. Apa maksud sempadan tuan-tuan? Ketika mana sampai waktu solat, ketika mana perkara yang wajib untuk kita didik, suruh tutup aurat, suruh bercakap dengan perkara-perkara yang baik, jangan lawan orang tua, hormati orang, adik-beradik. Yang ni perkara yang perlu dan juga kita haruslah titik berat dalam kehidupan kita. Satu hari Sayyidina Hasan dia berjalan di dalam rumah Nabi SAW. Tiba-tiba dia nampak ada sebiji kurma, yang kurma itu merupakan kurma zakat yang dikeluarkan oleh sahabat. Sayyidina Hasan yang merangkak waktu tu masih lagi kecil, budak kecil, tak boleh berjalan lagi, dalam umur bawah daripada setahun. Dia ambil kurma tu, dia masukkan di dalam mulut, makan. Bila Nabi melihat, Nabi terus pegang Sayyidina Hasan, Nabi korek balik kurma itu. Dan Nabi menyatakan, ini adalah kurma zakat, harta zakat yang diharamkan ke atas aku dan keturunan aku. Maknanya apa tuan-tuan? Memberikan kasih sayang ketika mana berhadapan dengan hukum, berhadapan cukup tegas, walaupun yang melaksanakan di kalangan adik-beradik ataupun di itu budak, Nabi tetap laksanakan. Fatimah Az-Zahra, anak Nabi yang Nabi paling sayang. Nabi kata apa tuan-tuan? Lau sariqat Fatimah, kalaulah Fatimah mencuri, nescaya aku juga akan melaksanakan potong tangan ke atas Fatimah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tegasnya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan untuk dilaksanakan kepada kita. Hari ini tuan-tuan sekalian, agak ringan berhadapan dengan hukum Allah. Waktu subuh tadi kita bangun tidur, adakah kita gerak ataupun kita bangunkan anak-anak kita? Ketika mana dalam bulan puasa, adakah kita mendidik anak-anak kita untuk berpuasa? Adakah kita mendidik anak-anak kita untuk menutup aurat? Dan inilah perkara yang ditekankan dalam suratul Tahrim itu. Yang pertama, tanggungjawab ibu bapa, iaitulah memberikan didikan, memberikan kasih sayang. Yang kedua, memberikan didikan agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Kita hidup tak lama atas dunia ni. Saya ni pun tak lama, tuan-tuan yang berada di hadapan kita pun tak lama. Ada orang yang pergi tanpa memberikan apa tanda. Imam Syafi'i kata apa? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri hal ta'ishu ila al-fajri. Adakah kamu hidup pada waktu malam? Iza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajri. Tak ada siapa yang tahu ketika mana dia hidup pada waktu malam boleh bersambung hidup dia tu pada waktu pagi. Tak ada siapa tahu. Berapa banyak wa kam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat mati dalam keadaan tidak memberikan apa-apa tanda sakit. Wa kam min, berapa banyak, wa kam min asbaha, berapa banyak kanak-kanak dhahikan, waktu kecilnya dia ketawa, tetapi apabila sampainya pada waktu malam, waqad nusijat akanuhu lailatal qadri, pada waktu malam rupa-rupanya malaikat sudah menenun kain kapan untuk menjemput dia. Kita tak sangka bila kita nak meninggal. Bila kita meninggal, tuan-tuan, kita duduk di alam kubur. Bila kita duduk di alam kubur, apa benda yang kita perlukan? Ahli kubur perlukan apa? Doa daripada anak-anak untuk disampaikan kepada kita. Sebab Nabi kata ada 3 benda yang akan sampai terus, tidak akan ditahan oleh Allah. Idza mata bnu Adam, bila meninggalnya kita, in qata amaluhu illa min salasin, putus semua amalan kita kecuali 3 benda. Ibu bapa kena dengar 3 benda ni. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Yang ni adalah harta yang akan kita bawa di akhirat nanti. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bagi manfaat kepada kita. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kita. Yang ni tak, dia akan terus sampai kepada kita. Tuan-tuan, berapa banyak kita pada hari ini bila ahli keluarga ataupun di kalangan kita yang meninggal, sayangnya anak-anak tidak dapat nak menjadi imam untuk nak salat jenazah kita. Cukup sayang. Kenapa tuan-tuan sekalian? Andainya seorang anak mendoakan bapa, mendoakan ibu, pahala terus sampai kepada dia. Kerana benda ni Nabi cerita dalam hadis yang sahih. Dan tuan-tuan kena ingat juga 3 benda yang akan hantar kita ke kubur. Nabi kata salasatun atba'ahu, ada 3 benda yang akan mengikut dia ke kubur. Ahluhu wa maluhu, ahli keluarga dia, anak-anak akan hantar kita ke kubur. Harta benda akan hantar kita ke kubur. Amalan akan hantar kita ke kubur. Nabi kata fayarji'u thnani, 2 benda akan balik. Harta dan juga anak-anak, ahli keluarga akan pulang, tinggal kita seorang-seorang dalam kubur. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang akan kekal bersama dengan kita satu sahaja, iaitulah amal-amal kita. Duduklah kita dalam kubur seorang-seorang, gelap tuan-tuan sekalian. Maka apa yang kita harapkan? Doa daripada anak yang saleh. Kerana itulah ibu bapa sekalian, jangan kita rasa kita sudah terlepas daripada tanggungjawab bila kita hantar anak kita ke sekolah. Lepas tu petang hantar ke kafar. Ada yang orang hantar kepada sekolah agama. Tanggungjawab kita itu sudah selesai. Kita kena muhasabah juga bila anak kita balik. Kita tanya dia juga apa yang belajar di sana. Macam mana dengan bacaan Quran. Macam mana dengan mengambil wuduk. Apa? Kerana perkara ini juga kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, apa lagi tanggungjawab ibu bapa? Yang ketiga, yang pertama tadi tanggungjawab memberi kasih sayang yang ada sempadan. Yang kedua, memberikan didikan agama. Yang ketiga apa tuan-tuan sekalian? Iaitulah
memberikan makanan yang halal kepada anak-anak. 3. Hari ini tuan-tuan, dalam soal makanan yang halal, saya sendiri berasa takut bila cerita tentang ni. Tuan-tuan yang ada di hadapan saya, ada yang kerja kerajaan, ada yang kerja swasta, ada yang kerja sendiri dan sebagainya. Kita terdedah dengan ujian apa? Ujian untuk mengambil benda-benda yang haram. Jaga elok. Ada orang yang dapat gaji tiap-tiap bulan, adakah gaji dia tu betul-betul piau, betul-betul tulen gaji dia bersih daripada kerja dia? Bila dia dapat gaji daripada pekerjaan yang dia tidak, dia buat klaim yang menipu, dia mengambil duit ataupun mengambil habuan yang tak sepatutnya dia dapat, maka benda tu benda haram. Bila benda tu haram, kita bawa balik ke rumah, kita bagi kepada anak bini makan, kita bagi kepada anak-anak kita makan, kepada isteri kita makan, kepada keturunan kita makan. Nabi sebut satu je dalam benda haram ni tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat bagaimana generasi sekarang tak sama macam dulu. Ayah bawa balik makanan kepada kita, dia bukan kerja besar macam kita, tapi sebelum dia nak balik makanan kepada kita, dia tengok betul-betul makanan tu halal ataupun haram untuk dimasukkan ke dalam mulut anak-anak dia. Kerana Nabi memberikan amaran yang begitu jelas. Nabi kata kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabih. Nabi kata setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka dia akan menjadi neraka kepada daging tu. Maknanya nerakalah tempatnya. Apabila haram dimasukkan ke dalam mulut orang yang berada di bawah tanggungjawab kita, dia mengeluarkan daging-daging yang tidak akan suka kepada benda-benda yang baik. Tak minta maaf cakaplah, saya ceritalah soal rumah tangga lah apa semua ni. Sebab apa hari ni isteri, kalau suami cakap sepatah, dia balas 80 patah. Contohlah macam tu lah. Dalam soal harta haram ni pun nak kena fikir juga. Kenapa hari ni hati kita tidak tenteram? Kenapa hari ni kita berasa tak seronok? Kita berasa tidak ada rasa ketenangan ketika mana melakukan amal ibadah. Bila kita muhasabah balik, rupanya ada perkara-perkara ataupun unsur-unsur daripada harta yang haram ini masuk ke dalam kehidupan kita. Kenapa hari itu dulu ibu dan ayah kita walaupun gaji sikit tapi barakah, cukup bagi makan kepada anak-anak. Tapi hari ini kita gaji yang besar tapi tak cukup. Minta maaf sebut tuan-tuan, tak cukup. Pasal apa? Kerana barakah dicabut. Pasal apa barakah dicabut? Kerana daripada an malihi, daripada harta, daripada makanan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, daripada mana kamu dapat, ke mana kamu belanjakan. Inilah benda yang perlu kita jawab di dalam diri kita sebelum kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi makanan yang halal kepada keluarga kita. Yang keempat tuan-tuan sekalian, tunjukkan adab yang baik. Adab yang baik itu ibu dan ayah. Pertama, daripada segi perbuatan. Kalau mak ni jenis mangkit subuh lambat, jangan harap anak nak mangkit awal. Kalau ayah ni jenis subuh pun waktu sembahyang tahajud. Sebab apa? Ibu dan ayah menjadi acuan kepada anak-anak. Nabi kata birru abaakum tabirru abnaakum. Kamu buat baik kepada ibu bapa kamu, anak-anak kamu akan buat baik kepada kamu. Apa maksud hadis menjadi acuan? Kalau pepatah Melayu dia kata, kalau bapa kencing berdiri, anak-anak akan kencing berlari, kan? Kan pepatah tu. Tapi bagi saya pepatah tu dah tak relevan dah. Kalau bapa kencing berdiri, anak akan kencing atas kepala bapa. Itu istilah. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana kalau kita lihat sekarang ni, apa yang jadi ataupun peristiwa ataupun cerita-cerita yang jadi dalam kehidupan kita ni, ibu bapa ni,
lebih teruk daripada apa yang berlaku dulu. Dulu kalau kita lawan mak ayah kita ni, anak-anak kita sekarang akan dulu. Contoh dia dululah kita lawan, kita tarik muka, buat masam muka depan ibu, depan ayah. Anak-anak akan buat macam tu. Tapi hari ni tuan-tuan sekalian, anak-anak boleh buat lebih daripada tu lagi. Jarang kita dengar dulu ni ada seorang anak yang sanggup pukul bapa. Jarang kita dengar dulu ni ada seorang anak yang sanggup bunuh mak ayah dia. Tetapi hari ni berlaku lah tuan-tuan sekalian, berlaku. Di mana salah dan silap dia? Antara faktor dia apa? Kerana acuan ibu dan ayah itu tidak dilaksanakan mengikut aturan dan juga sunnah serta tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan boleh tengoklah daripada segi kita memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak ni. Ibu bapa dia kena ada 3 benda. Yang pertama daripada segi perbuatan. Kalau kita bengis, anak-anak pun akan bengis. Tuan-tuan tengok, kalau kita datang selalu ke masjid, kita bawa anak yang kecil. Kadang-kadang kita solat, anak kecil pun akan mengikut, tapi solat cara dia lah. Maknanya acuan tu jadi. Kalau kita dalam keadaan yang mazmumah, yang tidak baik. Contoh dalam kereta, kita tengah duk bawa kereta. Kita duk marah orang depan ni sebab bawa lambat. Kita kata apalah dia ni depan, cepatlah sikit, orang dah lambat dah. Anak kita duk tengok. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan sekalian, kita bawa kereta, depan tu lambat. Kita tak cakap pun, anak kita kata, ayah, horn sikit ayah. Depan ni lambat sungguh lah. Dia pula jadi kita. Walaupun benda ni kita tengok dia dalam keadaan sinis, kita senyum, tetapi dia memberi impak dan kesan yang cukup besar kerana dia berjaya menjiwai acuan yang telah kita bagi kepada dia. Yang pertama daripada segi perbuatan. Yang kedua daripada segi percakapan. Tuan-tuan boleh tengok, kalau ayah bercakap setiap hari ataupun ibu bapa bercakap dalam keadaan mulut dipenuhi dengan cacian, bahasa-bahasa kotor, akan diikuti oleh anak-anak macam tu juga. Dan yang ketiga, saya ringkaskan, daripada segi pemakaian. Kalau mak ayah pun pakai macam mana cara mak ayah pakai, macam itulah anak-anak kita akan ikut. Inilah tanggungjawab kita tuan-tuan. Dan yang keempat, apa tanggungjawab ibu bapa? Iaitulah senantiasa mendoakan anak-anak dia dengan doa yang baik. Mulut ibu masin, lidah ibu masin, lidah ayah masin. Kerana dia mendoakan anak-anak dia, itulah barakah. Tuan-tuan, berapa banyak orang yang berjaya pada hari ini kerana didoakan oleh ibu dan ayah. Kerana itulah, kalau kita ada mak dan ayah, pastikan kita dapat selalu doa dan juga berkah daripada mereka. Minta berkah, minta doa daripada mereka. Kerana itulah antara faktor kejayaan kita pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu lagi saya nak sebut dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis, riwayat Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia kata satu hari ada satu budak dibawa oleh ayah dia datang kepada Sayyidina Umar. Ayah dia kata apa? Ayah dia kata, wahai Umar, zaman tu kalau nak pergi berjumpa dengan Umar, orang cukup takut sebab Umar ni dia garang. Bila nak bawa pergi jumpa Umar, ayah ni kata apa? Wahai Umar, anak aku ni dia tak dengar cakap. Anak aku ni degil. Anak aku ni tak dengar cakap, lawan cakap. Kamu tolong nasihat. Ketika mana Umar nak memberikan nasihat, anak tu sudah bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, saya nak tanya satu soalan. Anak derhaka kepada ibu bapa, yang tu benda biasa. Ada tak ada ibu bapa yang derhaka kepada anak? Tu, budak ni tanya. Umar tengok-tengok, budak ni bukan sengaja dia degil ni. Budak ni bukan budak biasa ni, budak ni budak cerdik ni. Umar kata, seorang ayah boleh berlaku derhaka kepada anak
Seandainya, tuan-tuan yang ni tengok, seandainya seorang ayah itu tidak melaksanakan 3 perkara. Yang pertama, mencari seorang ibu yang baik kepada anak. Sebab tu agama, tuan-tuan, minta maaf saya sebut ni, saya tuan-tuan kata orang perempuan duk kata, apa ustaz ni kerja duk kata kat orang perempuan ni, dah bukan nak kata. Sebab tu dalam kebahagiaan rumah tangga, sebelum nak mendirikan rumah tangga, agama suruh cari apa? Cari kecantikan, cari harta benda, cari keturunan, cari agama. Tapi apa yang agama titik beratkan? Agama kata fazfar bizati din. Utamakan agama itu taribat yadak. Maka kamu akan selamat 2 tangan kamu. Maksud apa? Kita pun selamat, keluarga kita pun selamat, anak-anak pun selamat. Yang pertama, isteri yang salihah, cari yang tu. Dan Nabi sebut juga, Nabi kata arba'atun minas sa'adah, ada 4 perkara yang menjadi kebahagiaan rumah tangga. Yang pertama Nabi sebut al-mar'atu salihah, isteri yang salihah, ibu-ibu yang salihah, aman kita, rumah tangga kita. Dia tolong tegur suami, abang tak semayang lagi, kita semayang. Kita pula balik kerja pukul 5, penat, cerita kepada isteri, aku nak tidur Ustaz, aku tak larat. Dia kata aku nak berehat Ustaz ni, aku tak semayang asar lagi. Sagi mama tolong gerak baba Ustaz, macam tu lah bahasa kita lakukan. Umi tolong gerak ayah Ustaz, bangunkan ayah, boleh tak? Ayah tak semayang asar lagi ni. Isteri kita pun kata boleh, tak ada masalah. Kita pun tidur, jaga-jaga Aisyah atau sekalian. Tengok bini kita pun tidur sebelah kita, kacau. Tanya dia, mama pasal apa tak gerak ayah tadi waktu asar? Dia kata mama pun tak larat. Jam lagu ni. Maknanya apa? Tidak menegur dan tidak memberikan nasihat. Kacau. Sebab itulah antara 4 benda kebahagiaan rumah tangga, yang pertama al-mar'atu salihah. Yang kedua Nabi kata al-maskanul wasi', rumah yang luas. Luas ni bukan besar, tuan-tuan sekalian. Rumah itu dihiasi dengan nilai-nilai ibadah di dalam dia. Dalam rumah ada didirikan salat, dalam rumah ada baca Al-Quran, dalam rumah ada tegur menegur, maka itu adalah kebahagiaan. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, al-markabul hani, bahagia kalau kita ada pengangkutan, ataupun kita ada kereta, ataupun kita ada motor yang selesa, bahagia kita. Dan yang keempat Nabi kata apa? Al-jarus salih, kita dapat jiran yang salih, jiran yang baik. Sekarang kan duk viral cerita apa, duk bergaduh, jiran tu pergi pegang satu kayu, pergi ketuk pintu, macam-macam bergaduh, tuan-tuan. Sakit kepala kita ni. Kerja pun kita tak boleh buat, pasal apa? Duk bergaduh dengan jiran. Jadi ini 4 perkara yang jadi tanda kebahagiaan. Dan Nabi kata kalau tidak ada 4 ini, dia akan menjadi tanda celaka dalam rumah tangga kita. Tak boleh, masa kita pun terhad, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah di hari yang lain kita akan urai. Yang tu tadi tanggungjawab ibu bapa tadi ni, yang pertama saya ulang sekali lagi, memberikan kasih sayang. Yang kedua, memberikan didikan agama. Yang ketiga, memberikan makanan yang halal. Yang keempat, iaitulah menunjukkan contoh tauladan yang baik. Yang kelima apa tuan-tuan? Mendoakan ibu bapa kita, mendoakan anak-anak kita. Sayyidina Umar kata, yang pertama tadi, kalaulah ibu bapa itu dia boleh derhaka kepada anak, yang pertama kalau dia tidak mencari ibu yang baik kepada anak ni. Dan yang kedua, dia boleh derhaka kepada anak-anak andainya dia tidak mencari nama yang baik kepada anak-anak tu. Hari ni orang suka gabung nama. Lah ni hari ni tuan-tuan sekalian, trend lah ni trend sekarang. Orang nak ikut Mak Saleh, nak ikut barat ya. Kalau nama Adam dengan Maryam, dia gabungkan nama tu pergi jadi ayam. Contoh, tapi tak ada orang pun nama ayam. Kan? Nama anak
nama apa ni? Pelik sangat nama ni. Oh, dia kata ni gabungan nama antara saya dengan antara ayah dengan ibu. Allahu Akbar. Ada satu kisah tuan-tuan sebelum saya nak habis ni. Dia mai ke masjid, dia dengar imam baca dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah surah apa adik-adik? Lam yakunil ladzina kafaru. Sampai kepada ayat dia ada anak kembar, dapat anak kembar, nak cari nama lah. Sampai kepada ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Satu, syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sedap nak nama dua-dua ni tuan-tuan sekalian. Satu, syarrul bariyah. Yang kedua, khairul bariyah. Oh, dia kata sedap ni, letak nama anak syarrul khairul bariyah. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, yang kata syarrul bariyah apa maksud dia? Sejahat-jahat manusia. Yang kedua, khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Tak apalah sebaik-baik manusia, no. Hak si abang tu dapat sejahat-jahat manusia. Takut nanti bila besar abang jadi perompak, adik jadi polis, pergi tangkap abang. Jaga dalam soal nama ni tuan-tuan sekalian. Satu lagi, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kalau kita letakkan nama anak kita full, penuh nama tu ada makna, jangan singkat-singkatkan nama anak kita. Contoh dia nama anak Mahmud. Mahmud ni maksud apa? Maksud yang terpuji. Asal ada perkataan Hamidah, Ahmad, Muhammad, Hamidah, Hamid, Mahmud. Yang tu semua bagus tu. Tiba-tiba kita letak nama, orang tak letak lah nama anak Mahmud kan. Dulu ada lah. Letak nama Mahmud, dia panggil Mud. Betul tak? Dia panggil Mud. Kita ada ayah pak saudara nama Mud, Pak Lang Mud, Pak Cik Mud. Tuan-tuan tahu dah Mud tu makna apa? Kalau Mahmud makna dia yang dipuji, yang terpuji. Kalau Mud saja makna dia mangkuk. Sebab tu kita panggil Pak Lang mangkuk ayun Pak Lang tu. Tu nama tu. Allahu Akbar. Jangan kita singkat-singkatkan nama, takut apa? Takut memberikan makna yang tidak baik dan keluar daripada mulut ibu dan ayah. Apa dia tuan-tuan sekalian? Iaitulah doa. Saya nak selesaikan Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Yang ketiga, Umar kata apa? Ayah boleh derhaka kepada anak sekiranya dia tidak mendidik anak dia membaca Al-Quranul Karim. Tiga benda ni tuan-tuan sekalian. Jadi dalam kisah hadis tu tadi ni, ayah dia pun, wahai Umar, aku tidak ada melaksanakan tiga perkara ni kepada anak aku kerana jadi seorang anak yang tidak mendengar perintah dan juga arahan daripada aku. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Taala. Saya nak cerita tadi dalam bulan Rejab tadi ni. Bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'izah, Zulhijjah. Hari ni baru masuk bulan Muharram. Bulan 6 bulan ni tuan-tuan kalau kita ikut, ini merupakan bulan-bulan ibadah. Last sekali saya sebut ni dekat pukul 10 dah. Dekat pukul 11 dah. Bulan Rejab, bulan Isra' wal Mi'raj. Masuk bulan Sya'ban, bulan nisfu Sya'ban. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Kecuali orang yang bermusuhan, yang tu tidak akan diampunkan pada malam nisfu Sya'ban tu. Masuk bulan Ramadan, siapa yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Taala ampunkan dosa bulan Ramadan. Masuk lepas pada bulan Ramadan bulan Syawal, tuan-tuan sekalian. Siapa yang berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka dia dapat pahala setahun, diampunkan oleh Allah Ta'ala kepada dia dosa-dosa dia. Rejab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah. Zulqa'dah ni bulan apa? Dia termasuk dalam bulan-bulan haram. Kerana bulan haram ada 4. Bulan haram ada 4. Nabi kata Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi Rejab.
ini bulan-bulan haram. Siapa yang beribadah di dalam dia, Allah Ta'ala lipat gandakan. Masuk pula bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni bulan apa? 10 hari mula-mula. Siapa yang beribadah, siapa yang berpuasa. Lepas tu pula ada Yaumun Arafah, ada puasa Arafah. Siapa yang berpuasa pada bulan ataupun hari Arafah itu, Allah Ta'ala menggugurkan dan mengampuni dia 2 tahun. 1 tahun ke hadapan dan 1 tahun ke belakang. Lepas Zulhijjah, masuk bulan Muharram pula. Bulan Muharram ni yang kita duk sambut Ma'al Hijrah ni, 1 hari dalam bulan Muharram. Tuan-tuan jangan lupa ketika mana sampai Ashura, 10 Muharram. 10 Muharram, mana Nabi kata ahtasibu an yukaffira sanah. Siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa dia ma qablaha, sebelum daripada setahun yang selepas tu. Setahun yang sebelum tu. Maknanya tuan-tuan, bulan Muharram yang kita hidup sekarang ni akan sampai Ashura. Ashura ni orang Melayu kata Sora. Sora ni apa? Bubur sora. Dia sampai bubur sora tu, dia kena buat puasa hari tu. Nak cantik lagi, nak menyalahi Yahudi, puasa pada Taswa dan juga 10 kita berpuasa. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah takat tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.